Astaghfirullah. Astaghfirullah. InsyaAllah hari ini mari kita sama-sama membaca akan ayat yang ke 57 suratul Isra insyaAllah ta'ala. 57 suratul Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا إله إلا الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah daripada surah Al-Isra 57 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladzi la ilaha illahu. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sembuhan dan sekatan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala suruh Nabi kecek dengan puak-puak duk syirik dengan Allah Ta'ala, sama ada dengan Nabi Isa bersyirik dengan Uzair,
syirik dengan malaikat, syirik dengan berhala-berhala. Semua tu dia harap kata mereka ini dapat menolong mereka, lalu mereka dok berdoa dan morning, minta dah orang ni, minta Nabi Isa, minta di malaikat, minta di Uzair. Lalu tu Allah Taala kata, "Qul ya Muhammad." Dakwahlah buat dia tu. Buat musyrikin lah ni. Ud'ul ladzina za'amtum. Serukanlah orang-orang yang kamu dakwa boleh memberi pertolongan selain dari Allah itu. Ni orang panggil suruh ialah tahdid, al-amru lit-tahdid. Fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Maka sudah tentu mereka hak munduk bertuhan kepada dia, duk mengadap sembah dia tu, berhala baik, Nabi Isa baik, Uzair baik, malaikat baik. Uzair bagi orang Yahudi, Nabi Isa bagi orang Nasrani, malaikat bagi orang Quraisy Mekah. Mereka tidak berkuasa menghapuskan bahaya daripada sama ada corona dan sebagainya. Tak kuasa buat tu. Dengarlah umat manusia dalam dunia ni, ini ajaran Tuhan yang menjadikan alam ni semua. Wala tahwila, dan tidak dapat memindahkannya. Tak boleh nak buahkan penyakit padamu, tak boleh. Kalau gitu, buat tu sendiri tu. Nabi Isa baik, Uzair baik, semua tu ulaika, orang-orang yang mereka seru tu, alladzina yad'una, orang-orang yang kamu duk seru dia tu, duk dakwah dia, duk ngadak dia tu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, masing-masing jalan, masing-masing mencari jalan nak mendampingi diri pada Tuhannya dengan perbuatan ibadah dan lain-lainnya yang baik-baik. Dia panggil wasilah. Ayyuhum aqrabu, sekalipun orang yang lebih dekat pada Tuhannya. La ilaha illallah. Mereka itu duk cari ulaikal alihah, yang kamu duk berdakwah, berdoa pada dia tu, lain pada Allah tu. Mereka itu sendiri hum anfusuhum yabtaghuna al-qurba ila Allah wa yatawassaluna ilaihi bit-ta'ati, tawassul kepada Allah dengan taat, dengan ibadat. Fa kaifa ta'budunahum ma'ahu, bagaimana kamu tu duk beribadat kepada dia lain pada Allah? Buat dia tu duk carikan wasilah nak dekat dengan Tuhan. Mung duk sembah dia pula dah. Apa puakmu ni? Duk belama buat dia. Ya ayyuhum aqrabu. Lagi pula wa yarjuna rahmatahu, dan dia mengharap akan rahmat Allah, wa yakhafuna azabah, dan dia takut akan azab Allah. Puak-puak hamu duk sembah dia tu, semua tu jadi hamba aku belaka. Jelas molek ajaran Tuhan ni. Saja kerah itu dah kaca nak beribadat. Lek dia ya ayat betul, tak ada siapa tak erti hak Allah Taala ayat. Inna azab rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah perkara yang semestinya ditakuti. Itulah ajaran Allah Tuhan kamu, hei umat Islam. Tidak ada ajaran lebih molek pada ajaran Allah. Tidak ada ajaran lebih benar daripada ajaran Allah. Tidak ada ajaran yang memberi kesan kepada hati fitrah manusia yang Allah Ta'ala jadi itu lebih molek pada ajaran dia yang menjadikan fitrah itu. Oleh itu maka ikhwani sekalian, jangan beribadat pada yang lain, kerana yang lain semua berajak pada Allah. Beribadatlah hanya tunggal kepada Allah. Dakwah atau doalah kepada Allah semata-mata. Ikhlaskanlah doa kamu kepada Allah semata-mata. Jangan kamu duk palingkan doamu kepada yang lain sama sekali. Itulah pagi ini kita mari cuba ikuti akan pengajian kita mengenai dengan doa mustajab pula. Nah, berdoalah pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Tiap masa berdoa kepada Allah.
Sebab dok Tuhan Allah dok dengan sama. Tak ada rasa. Kalau kita nak minta tolong manusia, kena pergi mengadak dia, tukar mengadak status apa tu gak? Tak ada lah. Tuhan dok dengan kamu sama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sa'afda ialah berimej kata Allah dok bersama denganmu di setiap masa, setiap tempat. Nak wilka imej tu sangat payah. Nya terja di syaitan aci kita duk wasas duk sore. Orang Syiah duk kata ngau-ngau tu. Nah, puah. Sebab apa? Sebab dia tak ada akidah yang sangat penting kepada tiap-tiap manusia dalam hidup dia. Akidah kata Allah duk sekali dengan dia. Itu akidah penting. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, jangan kita berasalah lain. Berasalah kata Allah duk sekali kita sama. Dan kita tidak ada satu detik hidup yang tidak berhajat pada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak ada satu detik yang tujuh pada kita takluk dia. Alhamdulillah, kalau kita ngaji tauhid bersaing khalah yang kata takluk. Nah, takluk kita Allah dengan kita tak ada putus-putus. Sama ada takluk ilmu dia, takluk iradat dia, takluk gapa dia, kudrat dia. Lalu itulah kita tu tak boleh nak telucuk pada Allah Ta'ala juga. Sebab tidak ada pada hakikatnya akan satu detik atau tidak ada satu detik yang kita tu berasa nak tak setupai Tuhan. Sebab tu doa Nabi, nah, ni apa dah, la takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan kamu helak aku bawa diri aku dengan tak ada mu tolong, walaupun sekelip mata pun jangan. Allahu Akbar. Sekelip mata tak sewi Tuhan tinggal kita. Allahu Akbar. Itulah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tu tetap selalu bersama Allah. Kerana itulah saya berhubung sini aku 14 setengah pada adab berdoa. Berdoalah pada setiap masa dan tempat, sama ada di masa senang apalagi di masa susah. Nah, lebih lagi masa susah lah ni, kalau kena corona ke, kalau takut pada corona ke, doa banyak akik tangan pada Allah. Doa Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wal wasu'a wasayyil asqam. Kalau nak tambah lagi pula wa wabai corona apa boleh. Padahal wabak corona duduk dalam sayyil asqam tu dah lah. Duduk dalam makna sayyil asqam. Allah Ta'ala ya Nabi kacak umum. Mana segala ta'un, segala penyakit rabat, segala penyakit yang bahaya tu masuk dalam sayyil asqam lakah. Oleh itu maka kita berdoa dengan doa tu hari-hari umat Islam. Jangan kita lupa. Nah, doa supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit bala, penyakit gila, penyakit badan dan segala penyakit yang jahat-jahat yang bahaya kepada diri kita. Sayyil asqam, auzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan malak, saya wa'i makna ya. Hadis ini hadis sahih. Hadis Tirmizi sahih dalam silsilatul ahadits sahihah lil Albani 593. Maksudnya barang siapa yang ingin supaya Allah menerima doanya sewaktu susah, sama ada susah tu tipa penyakit ke, nah turun bala apa-apa dalam dunia ni, maka hendaklah ia perbanyakkan doa sewaktu ia seni. Kau seni tu banyak doa. Bawa susah gak, Tuhan terimalah doa. Sebab kita duk saing dah dengan doa tu. Kita duk saing dah, duk minta sama pada Allah Ta'ala. Waktu kita seni lagi kita minta sama telah kita susah. Jadi Allah Ta'ala kata, nah hamba aku ni duk minta daku sama. Dan dia susah aku nak tolong dia. Itulah. Tapi kalau kata hamba aku ni tak biasa minta, aku sambangnya hamba ni tak biasa minta apa dah aku. Boya sakit mai duk minta kat aku pula. Ya adalah sikit sebanyak tu. Kalau kita kecek pasal kita agak, orang ni orang sambang ni agak, dan dia nak kelik biasa nak rendah diri agak. Orang nak terima apa yang mikir panjang juga kalau manusia. Tapi Allah Arhamar Rahimin. Nah, contohnya Nabi sendiri dia kata, barang siapa yang ingin supaya Allah menerima doanya sewaktu dia susah, maka hendaklah ia perbanyakkan doa sewaktu ia seni. Terutama masa-masa dan tempat-tempat ini janji mustajab. Mustajab ni ada hubung kait dengan masa.
Mustajab ada hubung kait dengan pada tepat. Mustajab ada hubung kait dengan doa tu sendiri pernah diistijabah oleh tiga perkara mustajab dah. Di segi lafaz doa, di segi niat hati, di segi gapo tepat, di segi masa, empat perkara. Doa mustajab bila masa-masa tepat-tepat seperti hari Arafah. Tu saya buat contoh. Bulan Ramadan ni masuk dalam bulan masa mustajab. Lailatul Qadri. Lailatul Qadri tu tahu tak bila. Imam Syafi'i kata malam 21 paling dia harap kata dapat malam 21 ni. Mazhab lain-lain yang kata malam 27 yang diharapkan sekali. Oleh itu maka kita tu tak iktikaf 10 akhir Ramadan kena belaka. Imam Syafi'i pun masuk mula-mula iktikaf selalu dah. Pada akhir malam mustajab. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Siapa ada hajat aku nak siapa ada dosa nak minta apa aku nak apa siapa nak taubat aku nak terima taubat dia. Eleh pula turun ke langit dunia bukan semata-mata turun tapi dia eleh wawa kepada umat manusia hamba dia ni supaya bangun minta. Kita duk tidur alik tak bangun rugi. Tapi kalau kita bangun seperti mana kita bangun sahur tadi, kita minta pada Allah Ta'ala. Jangan bangun saja, bangun minta lalu dah. Jaga pak minta. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ghafirli. Minta nombor satu sekali, minta nak kaci syurga. Allahumma ghafirli, nak masuk syurga. Lepas tu kak minta hal lain lah. Allahumma hdini, Allahumma shfini, Allahumma arhamni, Allahumma afini, Allahumma urzuqni, Allahumma gapo saja kalau kita nak minta lah. Solat fardu, adalah solat fardu. Doa mustajab. Apa dia? Tak maaf lah. Sewaktu azan, waktu orang bel tu kita bela-bela jawab. Orang bel kita berdoa bela-bela situ. Di antara azan dan iqamah baina al-azanain ya bang. Pada azan sampai iqamah tu doa dia tu mustajab, masa mustajab. Duk mana tak apa tu masa. Pada penghujung solat-solat fardu atau mengeringinya dubur solat iaitu belum nak wi salat atau lepas wi salat. Sewaktu hujan turun, tapi hujan turun kita berdoa banyak. Kerana pihak tu rahmat turun. Kita payam jangan ambil lalu dah. Sewaktu perang berlaku peperangan antara Islam dengan musuh Islam. Tu doa banyak Nabi doa situ. Ya Malika Yaumiddin. Banyakkan doa. Sewaktu sujud. Sewaktu sedar dari tidur malam, apa saya berdoa tak ada. Dapat selalu dah. Ta'arad. Tak ada bangun tak apa. Baca selalu dah. Baca doa. Allahumma ghfirli, Allahumma hdini. Waktu kita nak balik kat ni, baca doa dulu. Orang panggil sedar malam. Allah. Khabar bila ingat Tuhan dulu dah nombor satu sekali. Minta selalu. Buat ingat Tuhan minta selalu. Sebab Tuhan yang nanti nak beri. Ya bukan nanti nak buat jahat kita, nak seksa kita. Ya duduk dekat kita uji da'watad da'i idza da'an. Bila kita khabar pak selalu dah kita dakwah. Kita berdoa dulu dah. Dah tu sewaktu sedar dia tidur malam, waktu lek malam lah. Sewaktu dizalimi, kena zalim orang, doaul mazlum mustajab. Doa kena zalim itu mustajab. Dan orang zalim kita berdoa pada dia. Doa hidayah, jangan doa mati dia, jangan doa jahat ke dia. Doa hidayah dia. Pahala kita boleh ya dapat hidayah dengan sebab doa kita, masya-Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi man adhani. Allahumma hdi man zalamani. Wansurna alaihim. Tak apa kalau kat tu. Tak ada kata Allahumma mana ahliku dak. Orang zalim bukan situ dak. Kecuali orang kafir harbi boleh lah. Tak nak doa binasa kalau kafir harbi. Kalau kafir biasa tak sah. Kalau orang qadar zalim dengan Islam, kita ayat pada Allah, we are baki dia. Dia baki boleh hadiah faedah pada kita.
bukan sekadar kata tak ada jahat pada kita, tak ada faedah pada kita. Nah, insya-Allah taala dah. Nah, sewaktu kecemasan ni jalan ni waktu cemas. Siapa nak masuk sejid pun tak boleh. Waktu kecemasan. Ni molek benar ni. Doa pian ni. Mustajab doa. Tuhan apa? Tuhan wak jadi kita tu kepik diri, puasa nak berdoa ke dia supaya Tuhan hantar umat dalam tengah laut. Nah, da'allahu mukhlishina lahuddin selalu apa ya. Nah, tu orang musyrikin, kita orang tak ada musyrikin ni apa kita tak berdoa. Saya bagi doa belaka dah ni. Nah, mari ambil sini tak apa kalau siapa nak hak free, nak beli hak berhubung dengan pihak beli tu di Osman di apa dia Darul Ulum apa dia di Darul Islah. Nah, nak tak bong, gibobong dek tu. Nah, Osman Pawai. Nah, kita cari supaya kita bagi doa dengan doa maksud. Nah, sewaktu ikhlas hati pada Allah, wasa ikhlas hati pada Allah, semaya kita wasa nak teriak tu, tu doa. Nah, waktu ikhlas, ya ikhlas ni ya tak sama. Syaitan tak jauh ikhlas. Syaitan ya tak sewi kita ikhlas pada Allah. Dan ikhlas pada Allah tu, syaitan sakit hati sekali. Tu kita jing dah, jing dengan doa. Nah, kita penuhkan dengan doa waktu kita ikhlas di hati. Siapa menangis, misalnya kita baca Al-Quran, kita menangis takut pada Allah, tu. Terutama sewaktu kita menangis kerana takut, kerana ingat dan takut ke Allah sewaktu. Kerana ingat dan takut pada Allah. Nah, kita menangis baca ayat sakut dengan azab, kita takut, kita menangis. Berdoa banyak kita menangis. Kata tu Allah Taala kesian, dan Allah Taala tu beri penghargaan yang tinggi apabila kita berdoa situ tu, insya-Allah harapan terima sangat-sangat besar. Sewaktu musafir, waktu musafir tu doa musafir mustajab. Doa orang musafir, baik tu faedah musafir tu Allah Taala hikayat. Apa in kana maridan aw ala safarin dia Allah hikayat. Sebab apa? Tu seolah-olah dia ada musafir nak pergi jumpa dengan Allah dah. Yang musafir lah dunia ni, hiduplah dunia ni hakikatnya musafir. Musafir dari syurga nak klik ke syurga. Dari syurga tu ada nak klik kepada syurga hari kiamat esok. Seolah-olah gitu ya. Sewaktu siam, waktu siam tu mustajab juga doa ni. Kita duk puasa ni. Doa banyak. Terutama ketika berbuka, dekat nak buka puasa tu. Indal futur. Waktu buka, waktu nak buka puasa tu, mustajab doa situ. Doa Allahumma ighfirli, Allah mahdi fulan. Waktu mengeringi wudu, lepas ambil sembahyang tu doa. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin dan sebagainya. Dan sewaktu dalam Kaabah, ni memang tak biasa masuk. Saya masuk, alhamdulillah 4-5 kali dah masuk Kaabah, walillahil hamdul minnah. Masa kita berdoa, siapa teriak tangis, pakat teriak belaka dalam Kaabah. Tak ada orang tak teriak tubik maya daripada Kaabah. Tekah tu saya diberi banyak kali lah. Diberi masuk Kaabah, walillahil hamdul minnah. Waktu kita mesyuarat agung, mesyuarat apa dia Rabitatul Alam Islami tu, Allah Taala beri peluang untuk masuk Kaabah, walillahil hamdul minnah. Atau Hajat Ismail tempat kong tu. Tempat di tepi Kaabah, tempat ia bulat tu. Kaabah 4 segi, berbulat bucu tu dalam tu dia panggil Hijr Ismail. Situ tempat yang panggil tempat mustajab. Multazam ni antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad. Situ sepek dalam sembek lebih sikit. Situ pakat duk bubuk doa kan. Kalau kita tengok orang tawaf situ pakat duk masuk doa. Kita berdoa sikit sudah. So kacau rapat sejid tak apa, rapat di Kaabah tak apa, masuk dekat-dekat tu berdoa. Nak masuk payah. Kalau kita duk tendang orang duk itu orang tak molek pula situ Tuhan murah. Doa tak boleh pula dari tuan nyanyi kat orang pula. Kita masuk gitu jauh tak apa, kita doa pada Allah. Kalau masuk dekat boleh muncul lah. Itu dia. Dia panggil multazam situ dah. Multazam iaitu antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Insya-Allah. Dan apa lagi? Bukit Safa. Inna Safa tu doa.
Nah, bukan bagi kita nak apa? Nak tawah tu doa. Nah, doa. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu nasra 'abdahu wa 'azza jandah wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma hdini, rabbana zalamna. Doa. Situ tempat apa? Tempat yang mustajab. Dan al-marwah laitu lain lah. Safa balik ni, marwah di sana. Nah, sewaktu bersa'i tu sa'i. Nah, sewaktu bersa'i tu masya-Allah. Sewaktu selesai dari melata di Jamratul Sughra dan Wusta. Nah, aku berada Sughra dan Wusta, ya 3 jamarat. Nah, sudah tu pakat berdoa menghadap kiblat lah, jangan menghadap kepada jamrah. Nah, dan sewaktu di Masy'aril Haram, kita klik pada Arafah dari Masy'aril Haram pian ni, dari Masy'aril Haram gini, kita akan tolak pergi kepada Mina lepas pada tu ke, iaitu di Muzdalifah. Masy'aril Haram ni duduk di Muzdalifah. InsyaAllah orang haji pergi sepah situ, orang tak haji tak apa situ. Juga doa dua ibu bapa kepada anaknya, itu doa penting. Kita sebagai mak pak doa pada anak. Nah, dan sebaliknya doa ibu bapa kepada doa anak pada ibu bapa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa sebalik itu. Itu di antara masa dan tempat dan keadaan yang mustajab. Kita jangan lepas peluang mustajab, melainkan kita berdoa pada Allah Taala dah. Ingatlah bahawa doa adalah senjata mukmin. Senjata mukmin. Orang tak ada doa supaya tak ada kereng, tak ada awud. Nak perang kerana kita duduk nak hari ni perang. Bika uhawil, bika usawil, bika uqatil. Kita perang syaitan hari-hari duduk. Siapa tak ada nak niat perang syaitan, orang tu mayat jalan. Orang tak ada hidup. Orang ada hidup, mesti kena dia tahu kata musuh bagi hidup dia adalah syaitan. Syaitan jin, syaitan manusia. Yang menarik kita supaya kita syirik dengan Allah, supaya kita tu buat maksiat pada Allah, supaya kita tu neraka pada Allah, supaya kita tu jalan-jalan pergi kepada neraka seperti syaitan jalan pergi kepada neraka. Auzubillah minasyaitan. Jadi orang tak ada doa ni, orang tak ada awud, sedap naik tekak ngapa dikekang, duk kekang syaitan sama, syaitan duk tekak sama. Tak apa-apa, ya tak ada pasal doa. Tubik rumah tak berdoa. Bismillah tawakkaltu ala Allah dak. Padahal baca doa tak siapa 1 second tak apa. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Syaitan kinyih tak boleh masuk dah. Tak boleh nak kekang dia. Tak boleh hingguk dia dah syaitan. Tapi kalau dia tubik rumah, tak ada kata apa, tak ada baca apa, mana kata tu kat syaitan guk naik atas kepala dia. Yang naik mutu, syaitan naik mutu sekali dengan dia. Yang naik kereta, syaitan naik kereta sekali dengan dia. Sebab dia tak baca Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah. Sekadar tu yang mudah-mudah senjata. Tapi tak pakai juga senjata. Ingatlah bahawa doa adalah senjata mukmin. Tiang agama doa ni. Tak ada doa, tak ada agama. Tak ada agama, tak ada agama. Dan cahaya langit-langit dan bumi. Allah, nak tahu hubung dengan Tuhan. Doa-doa ni seperti satu cahaya antara langit dan bumi. La ilaha illallah. Doa adalah ni hadis Nabi, hadis sahih Al-Hakim juzuk 1 muka 492 Al-Mustadrak Al-Hakim. Nah, kata doa adalah senjata mukmin. Tiang agama, cahaya langit-langit dan bumi, nurus samawati wal ard. Tu makna kata doa. Nabi ayat tu dah. Bukan saya kata saya ambil iktibah tak saya panjang bab buku kecil. Debuh belakang gitu, debuh hadis Nabi, jadi dia dipanjang. Doa adalah sebab tertolak bala dan datangnya rahmat. Doa sebab kepada tolak bala dan datangnya rahmat dan menolak ya panggil apa? Boleh menolak qadar. Kalau qadar kata nak turun bala hari ni, bahawa kita berdoa pak, bala tu nak turun siapa kita tak boleh. Hidup belawang dengan doa tengah-tengah langit. Ya Allah, datang rahmat Allahumma irhamni, turun Tuhan rahmat. Dan sebab baik doa ialah doa maksud dari Rasulullah SAW. Hak tu malak sekali doa ni sebab saya hari ni lah. Doa maksud belaka ni hak saya hari ni. Nah,
Dan para rasul, sama ada rasul Nabi Nuh, doa Nabi Nuh, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Musa, doa Nabi Shu'aib, doa Nabi Ayub, doa ni belaka. Dan para rasul sebelumnya juga doa malaikat. Doa malaikat adalah kepada dan ni kita waidah sah malaikat. Malaikat duk gapo duk pikul arah. Malaikat pikul arah tu doa lah mana pada kita. Ni ada doa hak nombor yang ke kepada doa nombor doa malaikat ni dalam surat ni gapo dia kita tengok nombor 31. Nombor 31 ni doa malaikat. Rabbana wasa'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Hingga sampai habis. Ni baris semua. Paling panjang sekali doa malaikat. Malaikat doa pada orang bertaubat. Kalau kita bertaubat, masuklah doa malaikat. Alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dah, kita berdoa, kita taubat supaya masuklah doa malaikat dah. Nah. Lagi pula gapo dia yang terpilih di sisi Allah dalam Quran. Malaikat doa malaikat banyak tapi Allah Taala warisnya ni. Kita tak tahu hal lain lagi. Nah, dan kerana doa-doa tersebut adalah doa-doa yang telah mustajab di sisi Allah. Doa hak ila Quran tu, doa mustajab di sisi Allah dah. Habis tu doa hak ila Quran saja tu saya wari tada 50 doa lebih pun. Nah, wari pada Quran. Betul kita semua doa 153 doa kan? 153 doa semua. Hak dulu 151. Bercetak kali kelima ni 153, saya tambah dua doa pula. Ya, untuk kita tu lebih sempurna lagi. Minta belaka bagi hak orang minta mustajab belum dah kita. Dengan itu maka alhamdulillah dengan izin Allah dan taufiknya dapatlah saya kumpulkan beberapa keratan doa mustajab dari Alkitab dan As-Sunnah yang kebanyakannya adalah doa-doa jami', doa umum dari ayat-ayat Al-Quran dan sahihus sunnah, hadis sahih, serta sedikit dari hadis dhaif. Nah, pernah Syekh Hamdullah dulu dia tanya saya apa boleh ambil hadis dhaif. Saya kata kerana ada poin-poin yang tidak ada dalam hadis sahih yang Allah Taala apa dia yang Nabi sebut. Nah, maka kita ambil kata dalam tu itu hari dengar. Nah, poin-poin yang umumnya yang panggil dalam hadis sahih dia umum, Rabbana atina fid dunya hasanah umum. Gapo ti hasanah? Dalam hadis sahih ada sebut 1 2 3 4. Nah, hadis dhaif. Hadis dhaif ada 10% yang dalam ni. Tak sampai 10%. Nah, banyakkannya hadis sahih belaka. Nah. Yang diharap semoga dapat menyahuti permintaan berapa orang ikhwan dan akhwat minta nui saya buat doa ni serta meresui cita-cita suci Al-Fadil Al-Marhum ayahanda Tuan Guru Haji Abdul Rahman Abdul Latif. Masa tu dia hidup, saya kata hafizahullah. Sebenarnya lah ni dia sudah meninggal dunia pada tahun 1435 ni. 5 tahun lebih dah dia mati. Allah yarhamhu rahmatan wasi'ah. Untuk menjadi bekalan harian bagi ikhwan dan akhwat dalam semua keadaan. Bukan kata hak ni untuk pia puasa saja tak. Semua masa boleh baiklah. Duk mana-mana berdoa sama hari ni. Tak boleh doa semua sehari-hari doa sekadar boleh. Boleh 10 minit 5 minit. Ha ni sebenarnya 10 minit habis dah. Nah, kalau kita baca cepat, kalau baca lewat 20 minit. Nah, itulah insya-Allah taala dah. Nah, terutama sewaktu i'tikaf pada 10 akhir Ramadan ni. Bawah ni dalam i'tikaf. Doa semua dalam i'tikaf. Nah, insya-Allah taala dah. Dan sewaktu mengerjakan umrah dan haji, siapa yang buat umrah dan haji pergi saya ni, nah bawa supaya boleh berdoa pada Allah Taala tempat-tempat yang mustajab di gawa di sana. Mudah-mudahan bertambah yakin dengan istijabah Allah kepada doa ikhwan dan akhwat yang berdoa dengan doa-doa mustajab ini dengan cara yang mustajab pula, serta tepat yang mustajab pula, apalagi pada masa-masa dan tempat yang dijanji mustajab oleh Allah dan Rasul untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a
Du'aan min qalbin ghafilin lahin. Hadis sahih, hadis hasan At-Tirmizi 3479. Maksudnya, berdoalah kamu kepada Allah dengan keadaan kamu yakin akan penerimaan. Tiap-tiap kamu doa tu mu yakin kata Tuhan terima. Cuma belah nak terima, kita biasa baca dah. Emma jawi selalu, emma sifat akhirat, emma jawi satu perkara yang artinya sama dengan doa kita tu juga. Kerana ia berasa kata dia ahkamul hakim itu Tuhan. Boleh dia wi baik kita doa tu tak malak bagi kita. Ya wi benar hak malak pada kita. Bahawa sesungguhnya, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak memperkenankan doa, tidak, Tuhan tak terima doa dari seorang yang hatinya lalai. Doa mulut ya, hati tak ada doa. Tak boleh. Tak sapa tu, tak apa tu juga. Oleh itu maka marilah kita sekadar ni hari ini usikum iya bitaqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.